Baik, bertemunya manusia dengan Tuhan dan sampainya kepadanya, yakni sampai kepada Tuhan, sampai kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan bertemu sampai ini istilah tasawuf. Yang mana istilah ni tidak melibatkan elemen tepat dan juga jarak. Tak. Dia adalah istilah tasawuf, iaitu istilah hubungan hati manusia dengan Allah. Maka disitulah timbulnya yang disebut sebagai bertemu liqa ataupun sampai wusul. Perkataan-perkataan ni adalah menyatakan sejauh mana keteguhan dan kedalaman hubungan hati manusia dengan Allah dalam keyakinannya. Itu dia. Cuma bahasa yang dipakai itu seperti berjumpa, sapa. Jadi kalau orang bukan ahlinya, dia akan faham secara salah lah. Tak betul ilmu tasawuf ni. Jumpa dengan Tuhan, sapa ke Tuhan. Ni dah sapa mana? Sapa situ, ke sini, ke mana? Sebab tu setiap ilmu ni dia ada istilah dia. Setiap ilmu dia ada istilah dia sendiri, dan kita kena rujuk kepada ulama-ulama dalam bidang tu. Kalau tidak, kita akan beri tafsiran yang salah. Hari ni ramai dakwah lalu, orang berani dakwah lalu. Dia berani, dia tak faham molek, dia derah-derah menyalahkan. Alim ulama dalam bidang tu tak boleh pergi dengar, tak boleh pergi ngaji, tak boleh pergi muzakarah, kita tanya-tanya dulu. Tapi menurut akal dia, faham dia, yang dipaham tu seperti itu tu secara salah tu, lalu dia menyalahkan ilmu itu. Bahkan yang lebih menakutkan kita hari ini ni, ada keberanian orang kita ni mengkafirkan alim ulama. Tu dia. Ni keberanian, berani luar biasa ni. Berani luar biasa alim ulama. Kalau itu melibatkan orang-orang yang tak tahu kala, tak apa juga, itu pun tak bagus dah. Tak kena dah tu. Sebab kita ni nak jatuh hukum ke orang ni, kita kena tanya maksud orang tu. Menurut dia, bukan menurut kita. Ni kita nilai orang menurut kita. Mana jadi? Kita nilai orang menurut faham kita. Aku rasa gini-gini, apa tak hukum? Mana boleh? Kita tanya tuan tu, apa yang dimaksudkan? Apa yang dia nak buat ni? Kita hukum lah. Maka sebab itulah antara perkara yang kita kesal lah, tokoh alim ulama kita Syekh Daud Fatani dilabelkan sebagai penyebar ajaran sesat di Nusantara. Kerana antara sebabnya berkait dengan kitab dia tu Al-Manhalus Safi tu, yang membahaskan tentang ilmu martabat 7. Kita tak pergi ngaji molek, tak faham molek ilmu tu, ikut saka-saka kita je. Lepas tu mula label benda ni sesat lah, itulah, inilah, menurut persepsi kita. Jadi kena tengoklah orang yang mendalami bidang tu. Jadi antara isu yang selalu dikaitkan, dan dulu saya pernah menghadiri satu seminar yang mana di salah satu universiti tempatan lah, yang mana pembentang tu dianggap sebagai pakar ajaran sesat. Pakar ajaran sesat. Jadi kebetulan dia menyesatkan ajaran-ajaran tasawuf yang dikaitkan dengan Ibn Arabi dan sebagainya, kerana istilah dia, istilah tajalli. Ni lah dia kata sesatnya ajaran ni, kerana tajalli, Tuhan tu menjelma. Menurut faham dia kata Tuhan tu menjelma. Jadi seolahnya Tuhan tu tubik, nepek, nesuk, lepas tu tubik, menjelma tahu saja lah. Nesuk, nepek, pung tubik, cokoh tubik. Tu dia. Ni faham gitu. Lalu dia menyalahkan ajaran tasawuf kerana berpegang konsep menjelma ni, sehingga fahaman ini akhir sekali membawa kepada faham yang disebut sebagai hulul, ittihad. Tuhan tu masuk dalam diri makhluk, bersatu dengan diri makhluk. Ini perkara-perkara yang timbul daripada salah faham tadi lah. Jadi saya tanya sepatutnya, tak tanya banyak. Saya tanya, kalaulah tajalli itu satu benda yang salah, berarti ayat Al-Quran pun sesat lah. Sebab istilah ni ada dalam Al-Quran. Ulama tasawuf pun ambil benda ni dari Al-Quran. Jadi kalau kita terjemah tajalli dengan makna menjelma, dan itu satu sesat, berarti ayat Al-Quran pun sesat lah. Dia senyap dah jawab. Lepas tu dah kita nak tanya, kerana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, apabila Tuhan tu bertajalli di bukit Tur Sina tu, kisah Nabi Musa ni. Jadi tajalli tu kalau kita terjemah dengan makna menjelma,
Dan itu merupakan akidah yang salah. Bukan akidah kita, jenis menjelma ni tak ada. Dalam akidah Ahlussunnah tak ada jenis-jenis menjelma ni. Jadi kalau kita terjemah tajalli dengan mana menjelma, berarti ayat tu sesat lah. Jadi saya tidak mendapat jawapan. Sampai sudah tidak dijawab lah. Jadi ahli tasawuf yang gunakan istilah tu ambil dari Al-Quran, tapi dengan makna yang sahih lah, dengan makna kefahaman yang sahih. Dah kefahaman hak sahih dia tu kita tak mau dengar. Kita ikut akal kita ni, ikut fahaman kita ni. Bila ikut akal kita kok, maka berlakulah kesesatan dan kita tuduhlah orang tu sesat. Ni penyakit. Maka tak semena-mena Syekh Daud Fatani tersenarai sebagai pelopor ajaran sesat di Nusantara ni. Masya Allah. Baik, bertemunya manusia, saya nak jelaskan istilah tadi tu. Bertemunya manusia tu kalau bahasa Arab panggil liqa Allah, disebut dalam Al-Quran. Man yarju liqa Allah, liqa, bertemu. Dan sampainya wusul, wasalan wusul istilah Arabnya, sampai kepada Allah ni. Inilah puncak harapan. Sebenarnya itulah tujuan daripada perjalanan ahli tasawuf. Ahli tasawuf ni dalam ilmu mereka ni, amalan mereka beramal ibadah, mereka bermujahadah, beriadah, hak ujung sekali mereka nak sampai ke mana? Ni dia kata Syekh, iaitu nak sampai kepada apa yang disebut sebagai sampai kepada Allah. Apa maksud sampai kepada Allah? Yakni keyakinan yang bulat terhadapnya, sehingga hati manusia ni rasa tenteram dengannya, yakin hanya kepadanya, berpaut hanya kepadanya, senang hati hanya dengannya, gembira hati dengannya saja, dan tidak terpengaruh lagi dengan yang lain. Itu dia. Itu dia yang dikatakan sampai kepada Allah. Dan itulah kemuncaknya. Jadi apa yang ingin dicapai oleh ahli tasawuf ni, nak sampai hakikat tadi tu, iaitu hati manusia rasa mulia dengan Allah, rasa gembira dengan Allah, rasa berpaut hati hanya kepada Allah, rasa yakin kepadanya, tenteram dengannya, gembira hati dengannya, suka hati dengannya, tidak dengan yang lain lagi. Kalau boleh tu, memang itulah intipati, itulah kemuncak yang dicapai di dalam tasawuf. Boleh tu cukup lah. Tak boleh menelai pun, tak boleh jalan atas air pun, tak boleh terbang macam burung pun, tak apalah. Tak apalah. Hak tadi tu lebih penting. Hati merasa penuh keyakinan terhadap Allah, tenteram hati, gembira hati, berpaut hati hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Kalau boleh hak tu itu adalah merupakan nikmat yang paling besar. Itulah tujuan orang mempelajari ilmu tasawuf. Jadi sebab itulah dalam dunia tasawuf ni dia ada ilmu dia, ada alim ulama dia. Jadi kalau kita tak mengaji molek, kadang-kadang kita terbabah tanpa kita sedar. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ni dalam nak menjelaskan lagi makna ni lah, kerana berlaku dalam, saya ingat dulu ada satu ketika dulu bermacam-macam ragam lah ahli masyarakat kita ni mengaji ilmu tasawuf ni. Ada hak tupu kepada nak cari Imam Mahdi lah. Sampai hari ni tak tubik-tubik lagi Imam Mahdi. Kawan ni mati lama dah. Kawan pasal orang seorang mati, pasal orang seorang mati, tak tubik-tubik lagi. Saya ingat saya pergi ke Mekah tahun tu. Tahun tu dijanjikan Imam Mahdi keluar tahun tu. Saya duduk Mekah tahun tu. Sampai orang balik dah, tak bunyi-bunyi lagi balik. Sampai balik kapung dah, balik senyap. Sampai hari ni tak ada senyap tak tahu kali. Dan bukan seorang, banyak Mahdi-Mahdi orang cari ni, banyak, ramai Mahdi. Ini berlaku banyak. Ada hak mengaji tasawuf menghala ke situ. Ada hak mengaji tasawuf dan tarekat ni duduk hala kepada hal-hal yang aneh, yang pelik luar biasa. Masa tu kita ingat ilmu-ilmu hak tikam dak elok lah, itulah masa tu. Banyak juga masa tu tasawuf dikembangkan dalam rupa macam tu. Ini semua benda-benda ni itu bukan perjalanan tasawuf. Sekalipun ada ciri-ciri dia, ada kaitan-kaitan dia, tapi itu bukan perjalanan murni tasawuf.